والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا apa gelap belakang kalau itu lampu. Baik, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan bab jumlah muadzin serta upahnya. Ini perbincangan tentang jumlah muadzin. Bab khusus ini berkenaan dengan orang yang hendak melakukan azan ini kena berapa orang, serta upahnya. Jadi kita telah baca tajuk ini sebahagiannya. Jadi pada pagi ini kita sambung pada qaul Imam Syafi'i yang ke-304. 304. Qaul yang ke-304. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh diberikan sedikit pun kepada muadzin dari harta sedekah. Namun boleh bagi mereka menerima nafkah melalui sumber yang telah saya terangkan sebelum ini. Mana kalau nak beri sebagai sukarela tu boleh lah. Ini pandangan di segi harta sedekah. Sebab sedekah ni dia kira-kiranya untuk orang yang betul-betul memerlukan, miskin, fakir, itu maksudnya. Baik, jadi perkara ini termasuk dalam perkara yang tidak dibuat satu ketetapan secara nas lah. Mana tidak ada kenyataan daripada Nabi itu. Cuma ni pandangan Imam Syafi'i begitu ya. Tidaklah bermakna kalau seperti sekarang ni kan, bila pun ada siap semua sekali kan, pengurus-pengurus masjid ni yang mengurus masjid ni memang dibayar. Jadi perkara sebenarnya tidak jadi masalah pun. Sebab apa? Sebab zaman sekarang manusia semua bekerja dan masing-masing sibuk lah. Kalau tidak diberi kerja khusus dan tidak ada pendapatan, itu kira-kiranya aniaya lah, pada satu penganiayaan pada dia. Ini termasuk dalam bab keperluan. Sebab apa? Kalau dulu lah, sekarang ni lain, tak sama sistem itu. Cuba bayangkan sekarang tak? Kalau imam itu pun tidak dibayar gaji, lepas tu dia terpaksa bekerja, terjejah tu. Memang terjejah. Tak rasa itulah. Lebih-lebih lagi pengurusan sekarang dengan pengurusan dulu berbeza. Banyak aspek-aspek tertentu yang dari sudut pengurusan dulu tidak ada, sekarang ni ada. Sekarang ni orang urus masjid pun caut korporat. Maksudnya apa? Maknanya masjid ni dia kena ada sumber yang tersendiri, barulah dia boleh berjalan program itu dengan baik. Jadi urusan korporat ni bukan, jangan kita fikir bila korporat ni macam masjid berniaga. Dan kalau berniaga tak apa. Setengah-setengah masjid tu dia ada homestay pun sumber pendapatan. Bahkan sebahagian tanah masjid dibuat tempat rumah penginapan. Daripada sumber itu sahaja pun sudah sebanyak mana. Itu makna pengurusan. Barulah teratur. Setengah-setengah masjid tu 5 orang imam. Surau je, bukan masjid pun surau. Sebab itulah kita tengok bahawa nampak pengurusan dia nampak sistematik lah. Itu cara. Cuma yang dimaksudkan dari Imam Syafi'i sini, harta sedekah tu maknanya sepatutnya bila kata sedekah ni untuk orang fakir, untuk orang miskin, tiba-tiba terjejah hak mereka, kenapa dibayar, itu maksudnya. Sebab dia tidak ada satu nas. Ini pandang Imam Syafi'i. Jadi pandang Imam Syafi'i perlu dia mikir lah, mana sebaik-baiknya duit itu kita daripada sumber yang lain. Contoh kalau di Indonesia sekarang ini, maknanya ada satu institusi khusus bagus yang menyelaraskan pengurusan itu. Kalau tidak berselaru. Qaul yang ke-305, Imam Syafi'i berkata, tidak boleh melakukan azan kecuali orang yang adil, orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang dipercayai, tidak akan mengintip aurat manusia dari atas menara. Sebab dulu lain. Sekarang ni kita pun tak nampak dia nak intip. Kita nak intip dia pun tak boleh.
Nah, sebab apa? Sebab dengan ada sistem dia punya sound system lah, kita kata pembesar suara. Dulu naik tempat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok perhati, kalau kita buka dalam internet, masjid-masjid dulu dia ada tangga di tepi masjid. Tangga kecil untuk apa? Untuk muazzin tu. Ada dalam internet saya tengok, betul dalam kita bicara Sunan Nasa'i dalam ni dua orang sekali azan. Seorang tu menghadap ke sebelah timur, orang ni menghadap ke sebelah barat. Dan di tepi masjid dia ada tangga kecil untuk muazzin naik berada di puncak. Kenapa tidak ada pembesar suara? Tidak ada ni mic dan tidak. Tu dulu biasa. Setengah tu kalau bila naik ke bukit. Kita akan jumpa dia Sunan Nasa'i. Bila-bila azan dia naik ke puncak bukit, bila dia turun tu sampai ke bawah tu sudah molek qamat. Bila dia turun, maknanya iqamat ni dia tidak perlu naik dah. Sebab dia untuk solat dah. Maknanya Aisyah kata waktu antara azan dengan iqamat tu waktu turun muazzin itu. Dah banyak kalau dia naik tingkat, kita kata tingkat apa? Lenguh kala, kakak berhenti ke tidak lah, ikutlah bila dia turun sampai ke sah tu. Mana? Iqamat. Dulu. Sekarang tak apa lah. Duduk dalam bilik tu 2 kali pohonnya tinggi menara. Jadi betul-betul Imam Syafi'i sebut ni dasar pada wakil ni, realiti zaman dia. Namun duk ngetau ya pula. Muka dulu tempat mandi dia itu mana ada bumbung. Namun duk ngetau tu tak boleh kena haju lah. Lama bila rupanya sungguh sangat nak azan tu punya ada benda lain. Ni muazzin yang kacau. Waktu Imam Syafi'i kata kena adik, boleh dipercaya, akhlak lah. Tidak dulu nak ngetau kan masa azan tu. Apa tu? Keadaan dia sebab dia berada di tempat tinggi tu maksud dia. Dan dia ni boleh menepati waktu dengan amanah. Jujur dalam bekerja. Bila dia sanggup pergi amanah tu, dia kena ada jujur. Apabila seseorang muazzin belum balik melakukan azan, maknanya tak cukup umur lagi. Mumayyiz dah tak cukup umur lagi. Maka harus tak ada masalah. Sesiapa sahaja boleh melakukan azan, sama ada dia tu hamba ataupun dia tu mukatab. Mukatab ni mana hamba yang nak bebaskan diri dia, tapi disyaratkan dia kena bayar lah. Jadi bayar tu bayar surat pun boleh, bayar sekaligus pun boleh ikut lah. Dia panggil hamba. Kalau dia bebas dengan sebab tu, dia panggil hamba mukatabah. Hamba yang mana dia membebaskan diri dia dengan jumlah kos yang tertentu. Atau orang merdeka boleh semuanya. Namun wanita tidak boleh mengumandangkan azan. Jika wanita mengumandangkan azan untuk laki-laki, maka azan yang dia kumandangkan itu tidak sah baginya. Tidak ada azan bagi kaum wanita walaupun mereka salat berjemaah. Namun apabila mereka azan lalu beriqamah, maka hal itu tidak mengaku. Cuma lebih baik tidak. Ini mengikut pandangan Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan dalam mazhab lain kata boleh, tapi tidak kuat lah. Sekadar untuk didengari oleh tim dia saja. Misalnya muslimat dia buat program, katalah hari itu tak ada, mungkin di tempat-tempat tertentu lah. Misalnya dia buat di dewan ke misalnya. Jadi katalah tak ada lelaki, dia nak semaya sama dia lah. Kalau masjid tu tak timbul masalah. Boleh ke dia boleh sama-sama dia. Tak perlu guna pembesar suara, sekadar dengar untuk dia. Boleh. Dan suara dia pun tidak perlu dia kuatkan seperti lelaki. Mana tidak ada sunnah nyaring ke suara itu. Boleh. Cuba tengok dia buahnya email macam ni. Wanita tidak mengeraskan suaranya. Ia azan untuk dirinya sendiri dan hanya didengar oleh teman-temannya. Demikian juga halnya apabila ia iqamat. Bila dia iqamat, maknanya ada sunnah juga lah. Boleh pahala juga. Tapi dengan kadar begitu. Kalau kita perhatikan ulama fiqh ni, wanita ni dia jaga semua. Begini-begini wanita. Bukan kata nak kau wanita kita. Sebenarnya apa yang dibuat ni sebenarnya nak mengelakkan daripada fitnah. Nak mengelakkan daripada fitnah. Sebab tu maknanya seorang wanita ni bila dia berada luar masjid, luar surau, luar, lagilah dia kena jaga. Dalam masjid pun begitu. Dia jaga, nak bercakap boleh, bukan tidak boleh, tapi dengan ikhlas. Hati itu ikhlas kepada Allah. Bila hati ikhlas kepada Allah, insya-Allah tidak timbullah dia punya kita kata sifat-sifat buruk tu. Orang panggil lenyap, orang gitu begini. Laki pun sama ya sebenarnya.
Bagi saya lah, saya tengok kalau perempuan dia tidak boleh berhias lebih-lebih lelaki, kena tunduk ke pandangnya. Maknanya arah Allah tu semua ke arah menjuru kena ikhlas dalam beragama. Jangan ada niat tidak baik. Sebab hubungan lelaki perempuan inilah antara tempat yang banyak gangguan syaitan. Baik, seterusnya kisah azan. Kita nak bincang pula ni berkenaan dengan kisah, ataupun kalau bahasa Kelantan, asas silah jadi ada azan tu lagu mana? Asas silah dia, latar belakang dia nak boleh wujudnya azan, lafaz-lafaz azan seperti yang menjadi kebiasaan umat Islam sekarang ni. Bagaimana? Ni qaul Imam Syafi'i yang ke-306. 306. Imam Syafi'i ni sebenarnya kita bicara Sunan Nasa'i lah kan. Ya, kita bicara Sunan Nasa'i. Hadis ni hadis adalah Sunan Nasa'i, cuma adalah sedikit perbezaan. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdurah, bahwasanya Abdullah bin Muhairith berkata, menceritakan kepadanya, cerita pada Abdul Aziz lah. Siapa dia? Abdullah bin Muhairith, dia ni anak yatim yang diasuh oleh Abi Mahzurah. Abi Mahzurah pero dia, bela dia kan. Ketika ia dibawa ke negeri Syam, Abdullah bin Muhairith berkata, saya bertanya Abi Mahzurah, wahai pakcik, bukan pak saudara dia, wahai pakcik, saya akan pergi ke negeri Syam. Jadi saya takut orang tanya lah azan bagaimana. Sebab Abi, kenapa sebut begitu? Sebab Abi Mahzurah ni orang tahu dia lah azan ni berkait dengan dia. Sebab ni dia akan cerita lah. Azan ni selain daripada Bilal, selain daripada Abdullah bin Maktum, azan ni antara perawi utama berkenaan dengan azan ni Abi Mahzurah. Sebab tu penting sangat. Jadi kira-kiranya anak akak dia lah, kita tanya yatim. Lama pergi Syria, kita tanya, mu tidak kau di Peru mu Abu Mahzurah, lagu mana azan? Mesti orang tanya. Tiba-tiba saya tak tahu. Nampak sangat leweh. Nampak sangat tak cana. Sebelum dia pergi, maknanya cerita di Abdullah ni takut orang tanya. Mungkin dia duduk dengan orang yang kira-kiranya azan ni melalui dia. Riwayat tentang azan ni. Lama orang tanya lagu mana? Mungkin tidak. Mungkin hak di Peru, mungkin tukar bel tu. Tak. Mahzurah ni tukar bel di Mekah. Lepas tu dia tanya tu, ceritakanlah kepada saya, kata Abdullah bin Muhairith. Abu Mahzurah pun pak akak dia lah, pun ayat lah, baiklah. Dia pun cerita. Sasir ni kisah ni. Kisah dia sebut. Walaupun kisah lain ada lagi yang mula-mula keluar azan tu, Abdullah bin Zaid. Dia bila yang mimpi setakat saya tahu bila dengan Abdullah bin Zaid. Bila ni itulah as-salatu khairum minan naum. Pak lain tu Abdullah bin Zaid. Tak apalah, perkara tak ada khilaf, kita bincang selepas ni lah. Abu Mahzurah menjawab, baiklah. Ketika dia pun ceritalah, kata Abi Mahzurah, ketika saya keluar dalam suatu rombongan, kita sebut malah Ashiratul Ashirah. Saya ni orang yang salah seorang daripada 10 orang tu lah. Cerita dia ni sebelum dia masih Islam lagi, mengikut setengah ulama kan. Iyalah, menasabah lah, sebab dia mengejek salat, dia mengejek azan. Lalu kami berada pada sebahagian jalan Hunain. Kami mendapati Rasulullah SAW sedang balik, yakni kembali dari peperangan Hunain. Maka kami bertemu Rasulullah SAW pada sebahagian jalan tersebut. Lalu muazzin Rasulullah SAW mengumandangkan azan di samping beliau untuk memberitahu masuknya waktu salat. Itu fungsi azan, untuk menandakan masuknya waktu salat. Azan ini tidak berfungsi untuk masuk periksa, masuk dalam periksa tu dia tidak. Ini untuk masuknya waktu salat, bila sebagai tanda masuk waktu salat lah. Kami mendengar suara azan itu, kata Abu Mahzurah, kami dengar suara azan itu, sedangkan kami dalam posisi duduk bersandar, duduk rehat. Lalu kami berteriak menirunya serta mempermainkannya, mengejeknya, duduk buat-buat. Tapi oleh kerana dia ni suara sedap, jadi Rasulullah pun dengar suara itu, dan Rasulullah mengutus kepada kami seseorang kepada kami agar kami menghadapnya. Maka setelah itu Rasulullah bertanya, bila kami menghadap Rasulullah pun tanya, ayyukumul ladzi sami'tu sautahu qad irtafa. Siapakah di antara kamu yang aku dengar suara dia ni jauh tinggi, derah molek suara dia azan? Siapa dia Nabi tanya. Jadi semua orang dalam rombongan bersama saya itu semua tunjuk pada saya, ni dia kan.
Ya ni makan ku semua. Tapi dia sebut betul lah. Memang saya semua. Bakal takut baru semua. Mungkin tentera ni. Masa ni pakai-pakai apa kan? Mungkin pergi balik perang pun kan. Main-main. Makan kenapa ada pasal. Ya, sebut ni. Lalu Rasulullah SAW melepaskan mereka semua. Rasulullah tahan saya. Maka Rasulullah berkata, "Qum bang, fa'adzin bis salah." Berdirilah dan azanlah seperti azan untuk salat. Padahal dia tidak Islam lagi. Kau mengikut setengah ulama. Sebab tu dia buat nganyi pada azan. Tapi ke mana pun ulama kata dia ni sebenarnya hati dia sudah jinak dah pada Islam. Kalau kita baca dalam syarah hadis jinak ni qaribu ahdin bil Islam. Baik, lalu saya pun berdiri, kata Abi Mahdurah. Tidak ada satu pun yang lebih saya benci daripada Rasulullah pada waktu itu dan daripada apa yang dia perintahkan saya buat. Saya benci benar ke dia masa ni. Dia tidak Islam lagi. Dia suruh saya azan pun. Tak ada faedah pun saya tidak Islam. Tu saya benci juga dia tu. Ada pun suruh saya azan. Tapi oleh kerana takut tu, yalah sahabat-sahabat lain pun ramai terbawa sini. Maka saya berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau sendiri yang mengajarkan kepada saya cara berazan. Beliau bersabda, engkau ucapkanlah begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhirlah. Kemudian beliau SAW bersabda kepada saya, sekarang ulanglah dan panjangkan suara. Kemudian beliau berkata, Nabi lah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna. Jadi mengikut ulama, orang ulang ni dia panggil tarjih. Kita bincang sekarang. Tarjih ni mana ulang semula. Tarjih ni sama ada kita baca slow mula-mula, asyhadu an la ilaha, baru asyhadu an la ilaha, baru kemudian asyhadu. Slow dulu. Ini untuk syahadatain saja. Untuk asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun selepas tu mengikut dalam riwayat ni. Tapi tempat kita ni yang mahu sebelum nah. Okay? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas tu baru disebut asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu sekali lagi. Itu dia panggil dalam istilah hadis, dia panggil tarjih. Bukan semua lafaz azan. Hak ni saja. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila selesailah semua azan tu dengan hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar sekali, kemudian la ilaha illallah sekali, selesai. Kemudian hadis ni reka. Kemudian mana selepas tu lah, selepas dia masuk Islam, beliau memanggil saya bila selesai azan. Lalu tidak lagi ni. Jadi bila saya selesai azan tu, praktik Tuhan Nabi ajar dia bui pada saya satu beg kecil lah, macam beg cup, kita kata beg cup. Yang dalam dia ada sedikit perak. Perak sini ni maknanya bahan sesuatu yang diperbuat daripada perak, berharga lah. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas ubun. Ni siapa dia cerita? Abdul Aziz tadi. Abdul Aziz cerita perawi hadis. Dia kata selepas tu Nabi letak di atas ubun Abi Mahdurah. Lalu Nabi ni tak ada dalam hal kita baca semalam ni. Lalu Nabi buat gini. Nabi letak, Nabi puluh sampai ke muka, sampai ke pusat Abu Mahdurah. Nabi buat gini. Nabi buat sampai ke pusat dia. Dalam riwayat kita baca semalam tak ada. Hanya tak sebut ni. Kemudian Rasulullah berdoa pada 3 kali. Sini sebut 2 ya. Dalam riwayat semalam 3 kali. Ya Allah berkatilah. Mudah-mudahan Allah memberkati engkau. Ya Allah berkatilah dia ni. Ya Allah berkatilah dia. 3 kali Nabi sebut. Ini sebut 2 ya. Selepas itu saya pun kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahkanlah saya melakukan azan di Mekah. Mana selepas dia Islam ni. Hadis ni dia macam nampak macam dalam satu majlis. Masa dia tidak Islam. Ataupun boleh jadi dia Islam selepas tu. Jadi maknanya dia kata, minta pada Rasulullah perintahlah saya melakukan azan di Mekah ni. Kalau mengikut ulama, ni selepas dia masuk Islam. Maka dia pun jawab, aku sudah memerintahkan kepadamu dengan azan itu. Kalau dia kau Syiah, dia kata munafik. Ini ayat benci Nabi. Awak boleh biti tu. Boleh duit sekarang tu lah, sikit tu. Jadi minta azan pun lepas tu. Kacau urusan sahabat. Sebab kita kata sahabat tak boleh pakar. Kalau dia buat macam apa, dia tak tahu cerita. Lepas tu dia nak putus sahabat. Kalau kita bacalah dulu.
Tengok bagaimana ulama orang. Jadi bila dia minta dengan Nabi, maka Nabi berkata, aku sudah memerintahkan kepadamu dengan azan. Mana boleh, mana Nabi bertauliah dia. Maka hilanglah segala kebencian kepada Rasulullah. Semua itu telah berganti dengan cinta kepada Nabi SAW. Lalu saya datang kepada Attab ni, bukan Attab. Guna ta, bukan guna ta. Attab bin Asid. Siapa dia ni? Dia ni wakil, pembantu Rasulullah lah di Masjid Haram. Kemudian melakukan azan atas perintah Rasulullah SAW. Ni cerita ni di Mekah ni. Mana seolah dia bawa satu surat recommendation daripada Nabi bahawa dia ni adalah muazzin di Baitullahil Haram. Hak semalam kita baca memang ada sebut terang kan? Dia jadi muazzin di Masjid Haram. Ibnu Jurayj berkata, dicerita kepada saya demikian itu oleh orang yang saya jumpai daripada keluarga Abi Mahzurah. Dia tak sebut siapa. Semalam lebih sebut dengan terang lagi. Baik. Imam Syafi'i berkata, qaul yang ke-307. Kata Imam Syafi'i, saya mendengar dia iqamat Allah. Setelah tak apalah tu ni. Allahu Akbar, asyhadu ni qamat ni. Kata Imam Syafi'i berkata, saya mendengar dia beriqamat Allahu Akbar seperti biasalah. Qamat ni mana sekali-sekali. Semua sekali-sekali ya. Lepas ada qad qamatis salah. Jangan salah bagi tu sebab ramai saya jumpa qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tu duduk lain. Sudah kiasannya qad qamatis salatu. Si tutunya. Tiba-tiba dia ambil tu dia letak lain. Dia tarik tu pergi letak tu. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Salah faham tu. Sebab kalau kita kecek benar juga. Gede kita kata. Saya kau makan nasi dia kata. Pelik aku ni. Dia bersu dengan kau tu duduk lain. Pecah kalimah tu dah. Awak takut saya kau. Kau tak pening orang tu. Kita tak pening, kita tak tahu. Mungkin kita pun setengah kali tak terasa pun tak terbayar tu, tapi salah tu. Bayar qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tu kalimah tu. Sebab lain. Maknanya sepatutnya qad qamatis salah ataupun sama qad qamatis salah, qad qamatis salah. Gitu. Acak dah jumpa tu. Buat kita biasa dengar tu. Nah. Baik. Qaul yang ke-308, Imam Syafi'i berkata, saya tidak memandang sunnah membaca at-tathwiban. Membaca as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali pada salat subuh dan lain. Karena Abu Mahzurah tidak meriwayatkan kata-kata ini daripada Nabi SAW bahawa beliau memerintahkan at-tathwib, maka saya memandang makruh. Maknanya Imam Syafi'i dia tarjih hadis Abu Mahzurah. Walaupun ada disebut lain tu, tapi dia kata tu dia tarjih tu bagi dia makruh. Tak ada as-salatu khairum minan naum. Tapi ini termasuk akidah lah. Imam Syafi'i tak ada. Wah, nampak kita amal. Mana dia pakai mazhab tak ulama dari mazhab Syafi'i. Mana kalau Imam Syafi'i tak ada tu. Tak ada. Nak buat pun tak boleh faham. Sebab ada hadis cuma Imam Syafi'i dia tarjih hadis Abi Mahzurah. Dia kata ni kuat. Sebab dia kata ni kuat. Dia Abi Mahzurah dalam bab azan ni riwayat dia jadi utama. Abi Mahzurah tak ada tu dia sebut. Tu juga kita tahu nak yang dalam mazhab Syafi'i sendiri pun hilah. Imam Syafi'i tak kata itu yang punya mazhab. Maknanya banyak berlaku ajaran dalam mazhab Syafi'i ini hak bukan daripada Imam Syafi'i. Tetapi ashab-ashab tu boleh jadi mana kira-kira dia guna metodologi Imam Syafi'i lah. Sebab tu kita kena berlapis dada dalam masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf, apatah lagi dengan mazhab lain. Imam Malik tu guru dia tu. Dia boleh khilaf tu dia. Sebab tu kita Malik lah Ustaz Awal kata lepas ni kita belajar dalam mazhab lain pula. Baru kita nampak rupanya orang panggil mazhab ni lebih banyak orang sama daripada tidak sama. Orang panggil mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ni
Hak sama tu banyak, hak tak sama ni sikit je. Ni siapa tak boleh ikut mazhab lain. Kalau orang kata dia marah. Pelik mati orang kita dalam beramal besar. Tak boleh. Ada saya dengar seorang tokoh juga di Kelantan kita. Dia kata selagi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i walaupun lemah, kita kena ambil waktu lagi. Walaupun ada dalam pendapat lain hak kuat. Kata tu awak sorang faham gitu. Kena kata gitu dia. Nak sabar masalah lah kamu tak boleh. Dah tentu dah ni kuat. Jadi lebih ke mana? Hak lemah. Kepelik tu logik tu tak diterima. Apa harap semua. Siapa ada tu kata pada saya, dia ustaz ni ikut mazhab mana? Kata mazhab ahli sunnah. Dah kata ahli sunnah mazhab. Saya tak ikut mazhab ahli sunnah ayah pen. Ada kata ayah pen ahli sunnah. Pening. Jadi gitulah. Jadi kita ni kita belajar Syafi'i. Cuba tengok dengan kita belajar kitab Imam Syafi'i. Hadis saja kita asas dia. Cuba tengok metod dia. Bila start hadis tu mesti dia hadis. Tu asas nak bincang. Bila kita nak bincang, asas dia apa? Dalil. Quran hadis. Tu Imam Syafi'i cara dia bincang. Baik. Dia panggil taswib. Taswib. Ibnu Umar zaman dia kan, saya sebut lepas azan tu ada orang kata lagi muazzin kan, as-salah lepas azan, lepas la ilaha illallah. Dia kata tu taswib ni tak ada. Dia tak semaya di masjid. Kecuali imam tu kena bertaubat dari perbuatan dia ataupun dia kena tukar. Boleh jadi muazzin ni kalau tak tahu sunnah kan. Patut bila dia nak jadi muazzin, dia kena tahu lah Nabi lagu mana Nabi ajar. Dia jelas. Nak jadi tu imam, kena tahu tentang tu imam tu lagu mana. Nak terlibat dalam perniagaan, kena tahu perniagaan dalam Islam tu macam mana, hukum hakam yang berkaitan, supaya tidak terjebak dalam amal yang dalam muamalah darar itu. Sepatutnya. Okay, seterusnya kita masuk pada bab menghadap kiblat ketika azan. Ni bab menghadap kiblat pula. Wajib ke tidak? Secara umumnya tidak wajib lah. Dalam mazhab Syafi'i ini, cuba kita tengok bab istiqbalil qiblah bila azan. Ni bab yang ke-24 ni. Yang kita bincang ni bab yang ke-24 ni. Kata Imam Syafi'i pada qaul yang ke-309, saya tidak menyukai apabila muazzin itu tidak menghadap kiblat ketika dia azan. Saya tak suka. Sebab dia tak ada dalil khusus ni. Tak ada dalil khusus. Hendaknya kedua hujung kaki dan mukanya sentiasa menghadap kiblat lah. Kerana ia sedang memberitahu manusia tentang masuk semaya. Ni pada pandangan Syafi'i molek gitu. Kita puasa gitu juga. Kita belajar ni kata molek menghadap kiblat lah. Dan ia menghadapkan manusia ke kiblat dengan sebab melaksanakan salat. Apabila ia melencongkan badan atau wajahnya dari arah kiblat, ni muazzin ini, baik sebahagian ataupun seluruh tubuh dia, maka saya memandang makruh perkara itu. Pada pendapat saya makruh. Namun dia tidak perlu mengulangi azan. Bukan tak jadi azan tu. Jadi katakanlah dia bila dia azan tu duduk dalam bilik, dia menghadap kuat di kubur. Tak tahu apa. Tak tahu lah apa dia menghadap ke kubur tu. Dah tanya dia lah. Memang benar kita tu. Tapi dia tak perlulah. Dia tidak perlu azaz semula. Tak perlu. Mana sah lah. Cuma saya anggap makruh. Tak mahu. Saya menyukai. Maka saya menyukai apabila seseorang muazzin itu dia tu suci daripada hadas. Mana dalam keadaan bertaharah. Itu saya suka. Sebab memang azan ni tidak syarat. Semaya syarat. Azan tidak. Dalam keadaan ponok cuma gitu tak apa. Kalau tidak ada najis, bahkan kalau kita nak kira katalah ada najis, ulama kata sah lagi. Sebab azan tidak syarat. Ya kita tetap nak sabar najis. Tidak ni, mana kita sekira tu berat dah lah tu. Ni tak ada wudu, tak ada masalah. Patut molek. Kita bukan bincang masalah molek, masalah sah ke tidak. Sebab tu saya suka dalam keadaan dia suci pada hadas. Tu molek ni. Apabila ia azan dalam keadaan junub, atau dia tidak berwuduk, maka saya memandangnya makruh. Itu pada pandangan saya lah, kata Imam Syafi'i.
Namun kalau dia buat gitu juga, dia tidak perlu mengulangi azan itu. Demikian juga saya memerintah kepadanya untuk iqamah dengan menghadap kiblat dalam keadaan suci daripada hadas. Apabila pada azan dan iqamah itu ia tidak dalam keadaan suci, maka saya menganggapnya makruh. Namun antara azan dengan iqamah, hak paling saya tak suka. Saya tak suka sangatlah apabila seorang muazzin itu ketika dia iqamah tu dia tak ada wudu. Mana saya tak suka. Apa tu? Kerana ketika dia iqamah tu sebenarnya orang ramai sudah masuk sah dah tu. Tiba-tiba lepas iqamah tu tak ada muazzin. Dia ambil wudu. Belum sebab dia sah dia tu. Orang pun semua salah. Silap-silap pula hak belakang masuk penuh tu. Dia tak kena tubik kun. Kata ada itu tubik kun dah nak ikut belakang pula dah. Pelik je nampak pelik Sebab qomak ni kalau setengah-setengah mazhab misalnya mazhab Hanafi, qomak ni dah tak ada memang pendapat kuat, tak ada dah orang sepah qomak ni. Sebenarnya apa kuatnya? Kita pun tengok dalam hadis. Ada tak ada. Sebab tu kalau mazhab Hanafi kak tu imam kata bila kata la ilaha illa Allah selalu dah dia. Selalu. Ada tu kan? Tu azan tu bukan qomak. Ya, kita nak baca tidak apa-apa. Cuma kalau nak cari dalil kuat lah. Gitu. Boleh pergi mazhab. Selalu. Siapa guru saya kata kadang-kadang tu tak ada habis la ilaha illallah. Hidup tunggu dah. So Allahu Akbar. Kita kata nyanyiak masa mana? Niat masa mana? Pokok tu khabar berlaku tu masa nak mayat. Tak ada suara habuk pun dalam keadaan tak khabar. Baik. Kadang-kadang orang kita ni gitu lah. Kalau kita kata begitu, marah tu bro. Dia kata dia mau tak buat tu selara. Bila kawin lara dia pun pasal pun tak faham. Bila kita lara, kita rakyat kata tak ada dalam hadis tu. Yalah kalau ada pun maknanya tak kuat lah. Kira begitulah. Dia hak suruh. Kan kita duduk baca, tak jumpa lagi dah. Tak jumpa lagi. Banyak dah baca tu. Tak jumpa lagi. Dia memang tak jumpa dalam nasai tu. Kemudian kita tak ada. Gimana saya ni antara yang kata qomak tu maknanya tak ada. Dia punya doa iqamah. Doa azan je. Doa lepas azan. Selawat lepas azan ada. Lepas azan kita selawat. Nabi tak ada. Itu saya tu. Lepas tu mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas tu doa khusus. Tu ada. Buatlah ada. Wajib apa tu? Tempat tak ada pun nak buat itu. Waktu banyak tempat ada tak buat pula. Cuba tengok menghadap kiblat ni tu ni. Jadi perbuatan dia tu sebenarnya menyebabkan orang jadi terfitnah lah dia. Orang anggap tu bila. Cari tu bila lain lah. Jadi timbul gitu kan. Jadi nampak macam dia ni meremehkan salat. Sebab apa? Sebab tradisi, adat, budaya semaya umat Islam zaman Nabi. Bila? Apa di ketika lepas qomak tu angkat tangan. Takbir, iman. Allahu Akbar. Itu kebiasaan. Tak pun nanti dalam Abi Hazal ni kita boleh tahu lah dalam bab kitab Sunan Nasai. Kita boleh nampak. Dalam ni pun kita dah berbicara azan dah tu. Baik, bab seterusnya berbicara ketika azan. Ini bab yang ke-25. Masa azan tu dia kecek bila-bila. Taklih. Cuba kita tengoklah taklih tu setara mana. Batal aku, tak sah aku. Qaul yang ke-310 kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah lebih saya suka apabila muazzin itu tidak berbicara sebelum ia selesai dari azan. Duduk tengah azan tu tumpu kena fokus. Jadi makna pun kita pun gitulah juga. Kita pun kadang-kadang susah juga kan. Kita dengar ni kalau biasa saya lepas kuliah ni, kita duduk ada orang main kecek. Kita tak selayan dia. Semua kita hanya masalah. Kita nak dengar azan ni nak ambil fadilat tu. Dari kita lah kecek. Tidaklah seperti muazzin. Kalau muazzin makruh mengikut Imam Syafi'i. Kita pun sebenarnya makruh juga kita bercakap sebab masa tu kita kena fokus sebab nak jawab, nak dengar kata-kata tu.
nak bertanya khabar apa lepas maya tak sah tu. Ataupun selepas azan boleh. Nama baju pun sihat lah. Atau sebut je. Kita ngeteh bani ya. Jangan duduk panjang masa tu. Sebelum selepas tu. Masa azan jangan sekali-kali. Sebab sebaik-baiknya masa azan kita seolah kita letak kita dalam keadaan orang yang sedang solat. Waktu terbaik. Apa tu? Itu salah satu cara yang boleh menyebabkan kita khusyuk dalam sembahyang. Orang Kelantan panggil ambil lajak. Sebelum akad takbir tu ambil lajak awal-awal lagi. Adalah lebih saya sukai apabila muazzin itu tidak berbicara sebelum dia selesai azan. Lepas azan kecek lah, nak kecek pun tu pun tidak molek lagi. Kalau kira tu sebab tu tunggu nak sembahyang tu tak hidup kecek lah. Namun apabila ia melakukan hal itu, maka dia tidak wajib mengulangi azan sebelum dia berbicara. Apa pun perkataan dia, dia kecek gapo pun tidaklah menyebabkan jadi kena ulas semula azan tu. Demikian juga saya memandang makruh. Makruh ni pada dosa kecil lah. Apabila muazzin berbicara ketika iqamat. Bila iqamat dia kecek. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak tepi hari tu. Yang tu tak? Misalnya tak? Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Tutup itu tu dia tu. Misalnya kecek kita ni makruh. Namun apabila berbicara ketika iqamat tidak wajib, harus makna wajib, tidak wajib dia mengulangi. Apabila ia mengumandangkan sebahagian daripada lafaz azan sahaja, lalu dia tidur atau lepas tu pensel dia. Macam mana tak tahu ni keadaan ni, orang panggil pekon dia buat andai lagi. Duduk tengah azan sampai kuat kena tidur pensel dia. Lepas tu jaga pula. Atau orang ni pengsan sekejap, kemudian dia bangun dah sedar daripada pengsan, maka saya lebih menyukai ia agar dia kena mula semula azan, start daripada awal. Allahu akbar, jangan disambung. Orang aku pelik dengar kalau dia di mikrofon dia buka juga setengah jam lepas tu tubik, baru tubik hayya 'alas salah. Berhenti start asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, senyap sekali. Rupanya tidur. Tak ingat lagi ke? Mana tak bilang? No, katalah dia pun bangun, sambung pula hayya 'alas salah. Lagu mana? Tak kira lah sama ada waktu selang itu lama atau sebentar. Namun apabila ia melanjutkan selepas tu dia sambung azan, maka hal itu tidak mengapa. Boleh saja. Ada masalah. Boleh. Tapi kau ke mana saya lebih suka kalau dia start semula. Kalau dia start mula saya lebih suka. Hak moleknya begitulah. Nak aku sapa nenggo. No. Biarlah nak ayat kalau jadi gitulah ke mana. Tak saya dengar tu email baca khutbah negara. Malah sebut masjid mana. Saya ada dekat pokok dulu. Dengar. Senyap mentah. Memang tua semua saya nampak dia. Sebab dia baca khutbah pun dia pegang ni, dia tokak, dia pegang lagi, dia tokak gitu. Tokak siku di atas bira mimbar. Dia baca khutbah kita kata Allah kata burak ni. Lepas tu tepi tu kali anak okey dia tak sebut tu ustaz tak suruh. Dia pakai siapa mati dia nak ambil kelebihan jadi email ya, kelebihan tapi kan negara sampai di Mekah dia terkejut. Dia pun sama pula kata. Moga dia baca kita pun saya tolak ni. Kata kita pun paling kau jelas sebelah. Kata tak sebut ustaz, tak sebut sudah putih. Kuwi kau orang tak si. Ada je ni. Malas sebutlah masjid mana, masjid tepi jalan ni. Sebut terlucu mulut pun lagi. Tak payah sebut lah. Kebetulan saya ikuti balik daripada mana tak ingat, musafir jauh lah. Saya ingat tu malas sebut lah kampung mana. Silap ke kampung, sebut masjid dah. Ikuti mana? Penuh orang, penuh. Lama. Masjid tu dia renovate oleh RM500,000. Masjid. Comel lah. Tak apalah, tapi kalau sekarang tu saya rasa kena tak habis. Sebab tu dia sebut kita bincang sebelum ni. Penguasa dia sebut mana saya tengok saya baca. Imam Syafi'i dia suka bahawa urusan masjid ni misalnya muazzin imam mana pemerintah dia kena urus, dia kena kontrol. Sebab kalau orang lain nak suruh dia berhenti tak ni. Sebab majlis agama Islam. Waktu tu surat penghargaan kepada dia, bagilah kita kata pencen ke. Walaupun tak ada pencen dia majlis ni. Molek bagi. Menghargai dia lama berkhidmat. Tapi institusi kena main peranan. Ketidaknya ni. Sebab banyak ada setengah email tu baca tu sangat baca dia. Sehingga kita pun tak pergi semain jemaah. Alhamdulillah kita dapat maklumat beberapa bulan lepas dia diberhentikan. Sebab apa? Sebab dia tak mahu berhenti.
Dia maklum pada saya lah. Saya tak pergi sebenarnya. Waktu email sebelum dia tu memang kita pergi tu sebab kita lama diikuti berarti email sebelum ni, kita puas hati lah cara ni. Tepat waktu, lepas tu tegas. Mana sebelum masuk waktu tu, dia email ni bagus tu email ni. Dan dia pun cari duit ke mana. Dia rajin. Dia tumpu semua ni payah nak cari email gini. Lepas tu dia pun tak ada kerja lain. Dia pencing. Dia guru pencing, dia pencing awal. Jadi email kapun dia lah. Saya pergi semaya. Boleh kata semua kita pergi semaya dengan ayuh. Siapa kau dekat tahu apa saya pergi semaya. Nah, lepas dia meninggal dunia, mari tu email lain. Apa juga baca Quran. Kita tak pergi lepas. Jadi masing-masing kritik kita pun kritik dengan cara baik lah. Muka masjid ke dia ada peti caranya kita masuk. Wah, masuk surga. Tak putih-putih. Orang lain pun kata apa. Siapa jadi tinggal nampak terjejak. Dia punya bilangan ahli Jumaat ketika hari Jumaat ni. Lepas tu dia capur dengan penyakit lain tu lah. Tapi salah satunya waktu tu tertaruh sangat. Sehingga kalau dia baca Quran kita jadi tak tenang. Sepatutnya syarat orang nak jadi imam bila dia baca Quran orang jadi tenang. Ni kita mengaji serabut perut dia baca Quran. Itu pengalaman anak sendiri. Hak gini lah. Sepatutnya betul dah Majlis Agama Islam buat ni. Mana dia mesti melalui proses dia. Dia interview. Contoh saya lah nak jadi. Sebelum saya jadi imam tu saya baca khutbah ni dia panggil apa ni? Khatib rawatib. Jogati. Dia suruh kita baca khutbah. Enggak kita pergi tu betul lah kawin tu dengar kita pilih orang. Orang kata sebuah salah nak suruh ustaz dia baca khutbah. Tapi dah baca juga kata tak apa. Lepas tu dia suruh saya kata Hanan tidak menjadi muazzin tak apalah dia tu. Cukup syarat nak masuk dalam azan kita itu. Ya, kata baca khutbah kamu. No. Tak apalah. Apa gitu. Lepas tu juga melibatkan jadi imam juga biasa khatib ni. Dia suruh baca Fatihah pula. Kalau tak buat lagu tu kena sebab tak ada lagu mana. Yalah dia tidak nak pihak Majlis Agama Islam pun tidak nak sepakari lah. Pihak pokok kita. Tidak qari pun tak apa, tapi biar betul baca. Mana orang yang jadi tidak serabut buruk lah. Ni sama serabut buruk. Cuba tengok dalam mazhab Syafi'i nak jadi imam lah ke mana? Kriteria dia. 9 dia sebut balik dulu. Bahkan kalau dua calon ni, hak ni ada anak 5, hak ni ada anak 10, kena beri anak 10. Setelah hak lain serupa lah, ke markah sama-sama sedap baca Quran. Jauh orang kampung suka. Tapi hak ni anak lama. Sekarang anak yang dia sebutnya. Anak am. Gini. Lepas tu dia kira gitu. Nak yang dalam mazhab Syafi'i ni maknanya kita nampak bahawa di titik beratkan perkara itu bukan main-main. Tu maksudnya. Jadi kita ni bila iyalah mana kita kena tahu lah kita ni sedap kata sedap. Setengah orang tu royak tak boleh nyetok. Maknanya biar kita berasa. Mana boleh maknanya kita tu tak sesuai nak khidmat agama cari bahagia lain. Banyak lagi khidmat untuk agama ni. Gitu. Seterusnya, seseorang yang azan dan yang lain iqamah. Makna muazzin dengan tukar bel dengan tukar qamat ni lain. Baik. Qaul yang ke-311 Imam Syafi'i kata, apabila seseorang mengumandangkan azan, maka saya lebih suka dia juga ya iqamah. Saya suka gitu. Tetapi diriwayatkan tentang hal ini. Ini kita jumpa dah Sunan Nasa'i ni. Bahawa siapa yang azan maka hendaklah dia iqamah. Yang demikian dikarenakan wallahu a'lam lah, bahawa apabila seseorang melakukan azan maka dialah yang lebih utama melakukan iqamah. Namun apabila yang lain melakukan iqamah maka hal itu tidak mengapa. Aku ke mana lebih moleknya itulah. Walaupun boleh. Dia beza kalau azan ni dua orang tukar azan tu kita bincang dah. Masa yang sama, serupa. Hak ni duk buju masjid sana pun. Hak ni dia ngadak ni kan nak suruh orang kawasan sana dengar. Ni zaman dulu ada berlaku gitu. Sebab apa tu? Sebab tak ada mikrofon, tak ada speaker, tak ada sound system yang seperti kita sekarang ni. Lemon ni setiap buju masjid ada. Mana-mana pun tak dengar. Mana-mana pun dengar. Kalau tak dengar tu tak dengar jugalah. Ni. Dulu tidak gitu. Dia naik tempat tinggi, duk bocor mana-mana lah masjid. Kadang-kadang tak mahal tu jadi timbul
ngadak kiblat ni. Oh mesti kau tidak tu sebab setengah-setengah dia nak ayak kau orang belakang masjid. Tidak ngadak kiblat lah. Mesti dia kena ngadak kau tu. Baru suara tu pergi kat itu. Sebab tu kita ni jangan ikut perasaan lah. Kena tengok realiti yang berlaku zaman Nabi. Praktik yang berlaku zaman Nabi macam mana. Baik. Mana boleh kalau seorang tu qamat, orang lain pula azan. Misalnya lepas dia azan, mati sakit perut. Masuk bilik air 15 minit tak tahu dia. Orang lain lah qamat. Yang tak payah tunggu dia. Gitu. Tapi kalau kita tengok tu imam lebih afdal tu kan tu imam. Mana muazzin ni kalau dia nak qamat kena tengok imam ada tak. Kalau imam tak ada kena pasti orang lain. Saya kena ada tu. Kita hari tu pergi lewat sikit. Pergi tu cacah gaya paling rupanya susah dah qamat. Kita masuk senyap. Kita pun senyap pelik. Mana pakat dua kelih dalam kita. Padahal semaya ni maya bukan maya malam, maya siang hari baca pun selalu tak baca dulu kah? Buat aku tak biasa ni. Dia jadi kelebay juga tak biasa ni. Lepas tu dia kata Ustaz Din, qamat apa? Qamat dah tadi dia tu. Qamat dah. Oh kita pun pakai tak kecek lah kita ni. Tak kena ceramah situ. Mana ayat ni. Saya rasa dia nampak dah sebab dia buka dia pintu gini ke pintu tadi nampak tu Ustaz tengah itu dia. Kita naik tu pakat gila kita pun masuk soft tepi ya. Dia ingat aku tu email dalam tu. Rupanya tak ada. Jadi orang yang nak ikhwamat ni dia kena tahu. Dia kena tahu email ada dah tidak. Kadang-kadang email sakit perut time waktu nak ikhwamat tunggu. Seperti mana berlaku dia kita bincang dengan Senat Saib di Yaman. Dah ada berlaku lewat sana. Tapi kalau ikhwamat ni tak payah suruh orang lain. Iyalah kalau nak tunggu pun tak apa. Tak ada orang berani nak ikhwamat. Sebab setengah itu jangan main orang ikhwamat dia marah. Kerja aku ni setengah itu dia main. Kita rasa tak apa ni. Backing kadang tukar bel ni. Orang lain kadang-kadang suruh orang lain hari Jumaat, dia tak pergi, main tak pergi masjid. Qamat dia. Dia tak pergi masjid kita dulu. Dia qamat dia. Dia marah. Kata orang ketemu. Kita nak teh tukar bel yang kedua ni. Mau sedap tak main hak ni. Dia qori biarlah pergi tak apa dia qori. Tentu sedap dah kita sorang. Dia marah. Main kau. Oh, kapu cerita dia kata, ya qamat. Main gua layan tu. Ada kan dia jadi backing kita. Sebab tu kita pun kena berhati-hati lah. Kadang ada setengah orang dia ada kelebihan ni. Kurang lah selalu ni macam-macam lah. Manusia ni kayak gitu. Sebab itulah dia perlu Imam Syafi'i pun sebut dah. Saya tak ingat mana dia sebut, saya baca tak ingat. Imam Syafi'i kata hak molek-molek daikih ni dia kena kerajaan main peran. Kerajaan ni mana institusi agama yang ada autoriti. Jadi dia tak nak kata gapo. Kalau dia nak marah pun dia ngepek ke mic, dia tak ngepek ke orang. Bahasa mic tadi sedikit. Bahasa mic dia kata. Kalau orang tegur dia marah, dia jadi beban dah. Tu perlu sebab Imam Syafi'i ini dia ambil kira dah benda tu. Dia ambil kira dah. Tengok dalam internet, ada kos je dalam masjid tu. Katanya email tu. Ni email parti ni. Ni email parti ni bala. Bunyi kecek Kelantan masuk bala. Internet. Tengok internet. Lama dah, ada tak? Lama dah. Temu sama ayahnya bojoh tu. Dia memang dalam masjid tu. Juh kita pun dia tak tahu tanah masa nak bojoh tu. Masjid pun jadi. Kena beringat. Sebab tu molek benar dah Imam Syafi'i sebut kena institusi. Imam tu ke mana tu imam ni? Imam mana pemimpin. Apa yang kita kata pihak kerajaan lah. Kalau qamat kan. Bangun lalu ada betul imam bangun. Tak apa, tak boleh lah dia. Boleh lah sana, boleh tak sana. Tapi imam tak panggil caca betul. Tak apa. Dia bagi saya dalam keadaan sekarang molek gitu jadi tidak lama. Dia tengok waktu itu bidah ke waktu iqamah. Masuk tek-tek bunyi orang kita masuk dalam putus. Sebab apa? Sebab dia hak molek ni lepas qamat tu selalu angkat takbir. Waktu moleknya. Ni kena tunggu dulu. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis hak kata sawu sufufakum kan fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah ataupun min iqamis salah. Bukan imam yang sebut. Kalau hak lebih kuat ni. Dia sebut sebelum tu lagi.
Hak sebenarnya tak lebih kuat lah. Bukan imam yang kata, muazzin yang kata. Sebelum tu dia kata, sebelum dia qomat lagi, betulkan saf. Masing-masing. Jadi cepat ni kadang-kadang dia tunggu lama cukup pergi gini. Nak tunggu mari. Dah lama tak jalan. Dah, jadi lama mana tu nak betul saf pula. Ni betul awal-awal lagi. Itu lebih baik. Lebih baik sebenarnya. Sebab ginilah kita kata dalam sembahyang kita. Ni ada ni tempat saya kuliah ada lah. Jadi kita pun ingatlah pada hukum fiqh. Dia tu imam ni besar, saya besar semua dia ni. Suara dia sedap. Tunggu besar tekuk tak ada. No. Sabun lalu. Kepala baru kepala. Tak payah gemuk dia ni. Dia ketika dia iktidal, dia nak turun lama. Dia kena betul hak ni dulu. Hak ni pula tu nak naik pun tokak ni dulu baru naik. Dia menaik setakuk-setakuk kita tu. Mungkin dengan tubuh dia besar. Timbul isunya, kena tunggu dia turun rapat dulu kepala bawah kita boleh. Sedangkan dia kata Allahu Akbar tak ada lagi. Jadi kita nampak dia Allahu Akbar tu dia baru nak turun. Lagu mana dengan orang belakang? Kalau orang belakang turun dah. Dah bila dia kata Allahu Akbar orang tu turun. Lepas tu lagu mana dari segi fiqh? Kira mendahului imam ke tidak? Sebab tu ulama fiqh kata kalau yang memulakan pergerakan tu imam, kira dia tu. Maknanya kita kalau kita jadi litah dia, padahal dia dulu, tu tak apa lagi. Ni maknanya tu imam tak buat lagi, kita buat dah. Tu baru tadi. Tahu kan? Bab seterusnya azan dan iqamah untuk salat jamak. Ni berkenaan dengan salat jamak pula. Lagu mana azan dan iqamah untuk salat jamak? Ni pun dalam Sunan Nasa'i pun kita bincang dah, kita ambil sikit ni. Qaul yang ke-312, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, tentang haji Islam ni. Di sini lah. Tak apa. Dia tu dari segi terjemahan. Dan kalau dalam istilah orang mengaji bahasa Arab dia panggil mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia ada takdir haraja, haji dalam Islam. Cuba ni tak apalah saya baca. Tu sebenarnya tu faedah kita tahu nahwu tu, tak mak dengan pon dah. Sama ada dia kita takdirkan li, misalnya Baitullah, Baitul lillah, rumah milik Allah. Mudhaf ilaih. Ataupun terjemah fi sini. Hajjatun fil Islam, bukan haji Islam. Haji dalam Islam. Dia ada takdir. Itu kalau ngaji mudah-mudah, kalau ngaji nahwu dia fahamlah. Sebab ini dia panggil tarkib idhafi dia panggil. Tak tahu apa satu ustaz. Kita baru daftar nama mengaji bahasa Arab. Tak apalah. Cuma saya sebut tu jangan pula kita kata salah. Ni dia terjemah secara harfiah sangat ni. Haji dalam Islam. Haji dari Syiah tu tak kira lah tu. Syiah pun dia ada haji cara dia. Kita kira hak Islam. Apa je ustaz, Syiah tidak Islam ke? Tak. Tu yang kita jawab. Tak suruh kecap banyak lah. Tak sini. Kita pergi lagi. Patayah pun dok juga. Tak suruh tukar. Mudah. Kata sakit kepala kita kata dia Islam. Baik. Kalau nak kira, kalau nak sebut dekat Syiah dah. Kalau kita nak kata Syiah setara tu amal dia, kita kata Islam lagi jauh lebih Islam Kristian daripada dia. Kau nak kira Kristian tidak setara tu. Jauh tu Syiah pada Kristian. Kalau kita kata kafir tu, dia tiga tu kan. Syiah ibu apa 15. 12 ini campur Nabi pula, campur Fatimah, campur Khadijah pula. Campur Khadijah. 12 campur 3. Tidak 15. 15 lah tu. Dah lah email masuk Sayyidina Ali sampai Imam Mahdi Muntazar tu. Dah 12. Campur Nabi pula. Campur Khadijah pula. Campur Fatimah pula. Anak orang lain dia tak iktiraf. Fatimah saja dia iktiraf. 15 orang. Lepas tu kita kerja 3 orang. Allah. Nabi Isa. Ni 15. Lepas tu hadis begitu banyak hadis. Banyak kau lah nak sebut Syiah ni.
No, kau nak kira ni. Baik. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah tentang haji dalam Islam. Ia mengatakan, Nabi SAW pergi ke tempat wukuf di Arafah. Lalu baginda melakukan khutbah yang pertama. Ni khutbah ni, haji wida ni. Khutbah wida ni. Untuk haji wida. Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Lalu Nabi SAW memulai khutbahnya yang kedua. Setelah Nabi selesai dari khutbahnya yang pertama. Bila dilanggarkan azan, maka Nabi pun mula baca khutbah. Selesai khutbah pertama, Nabi baca khutbah yang kedua. Bila selesai, Bilal pun melakukan azan. Kemudian selesai Bilal dari azan. Lalu mana Bilal azan itu baru Nabi baca khutbah. Lepas tu selesai khutbah, iqamah, lalu semaya. Kemudian mereka mengerjakan salat zuhur. Lalu diiqamah, dikumandangkan lagi untuk mengerjakan salat asar. Khutbah di Arafah ni. Khutbah Nabi ada khutbah. Kalau hari Jumaat pun gitu juga. Khutbah kalau hari Jumaat gitu juga. Maknanya ada azan. Kita kata ni dia semaya zuhur, kita kata dia semaya zuhur. Tak apalah. Baik, tak apalah kan. Sebenarnya ada Jumaat tu dia buat tu sebenarnya. Mana kalau zuhur pun gitulah juga. Dia bagi dia hanya khilaf banyak ni. Kalau kita baca dalam kitab khilaf tentang ketika berada di Arafah hari wukuf tu, banyak yang misalnya contohnya tidak ada waktu terlarang misalnya. Adanya semaya sunat rawatib, sedangkan musafir tak ada sunat rawatib. Dan kalau kita musafir hanya ada. Hak ni khusus untuk di Mina, Muzdalifah dan di Arafah. Mengikut ulama. Dia lain, dah kena tahu tu. Tempat tu lah, tak boleh, tempat kita tak boleh buat gitu. Kalau musafir ke tak ada, ke tidak sunnah, ke rawatib ni. Baik, tak apa. Lalu iqamah dikumandangkan lagi untuk mengerjakan salat asar. Maknanya ada tu. Ni jamak jamak selalu. Zuhur dengan asar. Jadi maknanya setiap waktu tu ada apa ni iqamah, jamak sekali. Apa ni azan sekali. Ingat ada dalam peperangan Ahzab tu kan, kita bincang dari Sunan Nasai tu tak? Zuhur, asar, maghrib terlepas. Maka dia buat dalam waktu isyak. Sekali azan. Tapi setiap waktu tu iqamat. Semua tu kira-kiranya walaupun tidak musafir dalam peperangan. Tapi orang ni musafir. Tak boleh. Tu cara dia. Jangan kita setiap waktu tu nak maya zuhur, qamat. Apa azan, qamat. Maya asar, qamat pun. Tak boleh lagi tu. Sebab satu waktu ni satu saja. Dalam satu waktu. Walaupun semaya lain dia bawa masuk situ atas nama jamak tu. Qamat tu ya sunnah. Tak buat pun tak apa. Rugilah, tak boleh pahala. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri kata beliau, kami tertahan dari melakukan salat pada perang Khandaq. Inilah perang Khaibar. Sampai setelah masuk waktu maghrib dan malam telah menjelang, hingga akhirnya kami mendapat pembelaan dari Allah. Itulah maksud dari firman-Nya, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sibuk berjaga-jaga. Mungkin dia tak jadi perang dalam, dia tak ada perang lah. Sebab tentera kafir tak boleh melepasi dia punya parit tu. Cuma duk berjaga-jaga. Buat dia usaha nak masuk ni. Sampai jadi bila berkawal tu tak sempat nak solat. Tapi tak berlaku peperangan. Walaupun ada juga berlaku panah memanah tu, ada juga sahabat Nabi misalnya apa tu? Sa'ad ni. Sa'ad. Ya. Dia kena apa ni? Sa'ad lagi siapa dia ada kena anak panah. Tak kira sejak Sa'ad. Kena anak panah kan. Lepas tu dia mati. Bukan itu. Tapi tak mati lalu mati dulu. Katanya kena digeting awak besar. Sebab dia panah, dia ada racun. Kesal. Ada sahabat Nabi kena sikit. Luka sini cala tapi mati. Apa tu? Racun. Dia kena racun kepala anak panah, mata anak panah. Tak apalah. Waktu tu perbincangan akan datang. Lama lagi lah. Moga kita baru tu ibadah tak habis lagi. Nah, tak habis bila Nabi siapa abad tu. Moga tu tahun kelima. Ni tahu kedua buat badan ni. Baik, lalu Rasulullah memanggil Bilal dan menyuruhnya iqamat. Bilal pun melakukan iqamat untuk salat zuhur. Sebenarnya dalam riwayat lain itu azan dulu. Memang azan. Kemudian melaksanakan salat dengan sebaik-baik yang dikerjakan tepat pada waktu. Kemudian dia melakukan iqamat untuk salat asar yang dikerjakan seperti demikian juga. Kemudian dia melakukan iqamat untuk salat isyak. Lalu dikerjakan seperti demikian juga. Jadi setengah riwayat tu
azan untuk melaksanakan dalam azan melaksanakan dia gini yang mudah saya sebut. Hak ni kita bicara. Dia berkait dengan hak ni ada azan. Maknanya bila kita jamuk, contoh Nabi sampai jamuk 3-4 jamuk. Zuhur, Asar, Maghrib sekali dengan Isyak. Azan sekali, qomat setiap waktu. Betul. Kata Imam Syafi'i, dalam keterangan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahawa setiap orang yang menjamu antara dua salat maka dia harus melakukan iqamah pada setiap akan menulis. Harus ini maknanya sunat lah. Ia melakukan azan untuk salat yang pertama. Salat mula-mula tu dia azan dulu, kemudian iqamah salat zuhur, kemudian dia iqamah salat asar. Begitulah juga kalau dia semaya dalam waktu asar pun begitulah juga dia buat. Kata Imam Syafi'i lagi tentang muazzin yang tidak mengumandangkan azan untuk Nabi SAW ketika menjamak salat pada ketika berada di Muzdalifah dan Khandaq. Ini menunjukkan bahawa seandainya salat tidak mencukupi tidak sah tanpa azan, maka Nabi akan memerintahkannya untuk mengumandangkan azan sebab keadaan memungkinkan. Tapi dalam riwayat Nasai ada sebut azan tu ketika ni. Ini nanya perbezaan riwayat lah. Ada sebut mana azan dulu pas semaya waktu serentak tu. Imam Syafi'i berkata lagi, saya tidak mengetahui bahawa ada perbezaan pendapat atas seseorang yang datang ke masjid untuk salat sementara imam telah sesah dari salatnya. Kemudian orang itu salat tanpa azan dan iqamah. Saya tak pernah tahu ada. Maknanya kalau kita mari masjid, tu imam sesah dah maya. Kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i kena azan juga. Syarat semaya Jumaat. Kita mari Jumaat 3 awal. Dah mari sudah berlaku. Iyalah. Hak iqamah tu ialah azan. Saya tidak mengetahui bahawa ada perbezaan pendapat seseorang yang datang ke masjid untuk salat. Mari-mari tu imam sesah dah maya. Kemudian orang itu salat tanpa azan, tanpa iqamah. Saya tak pernah dengar ada ulama kata boleh. Boleh ni maksudnya bukan kata wajib. Maknanya Imam Syafi'i nak ayatnya hak dia tahu. Dia tahu bila kata Imam Syafi'i tahu dan dia tak pernah dengar gini. Bukan sebab kita kata. Kalau kita kata saya pun tak pernah memang jahil. Mu tak tahulah. Ni Imam Syafi'i kata ni. Makna bila Imam Syafi'i kata dia akan menjadi satu perhatian kan. Maknanya apa maknanya ni? Maknanya Imam Syafi'i kata hak tu molek-molek kena buat. Misalnya kalau kita mari 3-4 orang kita azan. Perlahan sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Di rumah pun kalau kita sembahyang kita suruh dia azan. Tu cara dia. Apabila seseorang meninggalkan azan dan iqamah baik pada salat sendirian maupun berjamaah, maka saya memandang hal itu sebagai perkara yang makruh. Namun ia tidak harus mengulangi salat yang telah ia kerjakan tanpa azan dan iqamah. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i, maknanya maya seorang pun kena ada azan juga. Yang kita bicara dalam Sunan Nasai, jumhur ulama kata iqamah saja kalau maya seorang. Nah, kecuali maya tu Jumaat walaupun 2 orang, tu molek kena ada azan lah. Tapi kalau kita tengok sini, pandangan Imam Syafi'i ni, apabila seorang meninggalkan azan dan iqamah baik pada salat sendiri ataupun berjemaah, saya anggap perkara itu makruh. Mana penekan dia itu Imam Syafi'i sampai dia kata makruh. Itulah perbezaan mazhab. Jadi hak kita ada amalan ni hak mana? Tak ada terus azan tu. Setengah-setengah masjid ni di Kelantan kita ni malas sebut masjid mana. Saya lewat boleh ada 10 minit 15 minit pakai qomat lah. Padahal kalau kita tengok dalam Sunan Nasai hari Nabi lewat dah semaya. Adalah ketika sampai pukul 9:30 sampai dia panggil tasbihul nujum. Sehingga jelas dah bintang-bintang bertaburan. Mana lewat dah tu. Lama dah masuk waktu Isyak. Hazar lagi. Setengah-setengah mazhab dia kata kalau semaya di masjid jemaah ramai, kalau tak azan tak sah semaya. Ada ulama kata gitu, ayatnya penting. Kalau dalam mazhab Syafi'i lagi lah. Tiba-tiba tak sah dah azan. Padahal lebih 10 minit. Lebih. Kalau buat ayah anak-anak pun 10 tak apa lagi. Kadang-kadang kita ni bilik. Tu lah Dr. Basir kata. Kita ni banyak ibadat ikut perasaan, tak ikut ilmu. Pada lewat apa dia? Dia kata takut keliru apanya? Tak mari tak keliru. Lepas tu kalau orang lewat bawa azan, kita tak mari, dah lagi dia mari masjid. Tak ada keliru apa? Kalau azan pukul 10 apa dia? Cuba ya. Siapa dia nak? Molek baru sekali-sekala bukan sama. Nak ambil kelebihan.
Tapi orang kita ni pelik kot. Ada setengah tu dia tulis bila azan berhenti tak apa lah molek kot bila luar. Banyak juga. Jadi kita punya tok kadang-kadang dia palu kot tu. Dia bunyi macam malu gong. Boleh panggil? Beduk. Beduk apa? Geduk tu palu. Kita pun berhenti, lepas tu dia azan. Lepas tu sama pula. Dia ayat awal-awal lagi, dia tak memo, dia tepek. Tak boleh nak cabut, lepas tu dia tepek di Rasulullah tu. Tu tak apa juga gitu. Tapi kena azan kukuk mana pun. Dia tak boleh biar gitu. Kalau masjid terliput, lewat beri azan. Kalau masjid terliput, saya biasa kan kita lewat sampai 15 minit. Dia mengajar, tak boleh nak berhenti beri emergency gitu. Dia tak ingat ada penok ayat apa-apa. Kecuali masuk perenggalan yang boleh kira sikit. Gitu jadi sepatutnya kita buat gitu. Baik, yang terakhir, begitu juga dengan menjamu solat dan ikut secara terpisah pada waktu masing-masing. Jadi kalau pandang Imam Syafi'inya, maknanya bagi dia molek azan. Kalau kita mai sendiri pun molek azan juga. Tak apalah pun kau tu khilaf, walaupun ulama kata kalau mai solat iqamah sahaja sunnah. Itu termasuk dalam kau khilaf. Yang pentingnya kita buat. Kalau nak pakar ni, buat. Dari Imam Syafi'i dia kata gitu, kan ada sandaran dia lah. Ini bab tarjih kira-kira ni. Bab orang yang menganggap cukup azan dan iqamah orang lain yang tidak bermaksud melakukan untuknya. Ni kita bincang semula. Dia bincangnya. Misalnya dia dengar, kau itu azan dah. Padahal dia lah, kita tak payah. Kita iqamah saja. Itulah ke mana. Nak pakar hal tu lepek kita masjid dekat-dekat ni. Balik dia kita dulu. Kau itu pun dia kau payah amal tak payah kita. Mamak saja. Dia tak kira. Tu kita bincang tu lah. Akhir datang lebih grup insya-Allah. Saya setakat itulah. Kalau ada apa-apa persoalan ni. Jika tak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.